Okey, kita sambung untuk 3.4 iaitu kesinambungan sumbangan zaman prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Okey, kita tengok aktiviti pertanian. Okey, dalam aktiviti pertanian, kita tengok aktiviti pertanian ni bermula sejak zaman Neolitik lagi. Okey. Zaman Paleolitik, Mesolitik mereka tidak bercocok tanam. Sebaliknya mereka hanya mencari makanan. Okey, mereka tidak bercocok tanam ataupun mereka tidak menjalankan pertanian. Okey. Tanaman yang diusahakan termasuklah padi, gandum dan juga barley. Itu antara tanaman yang ditanam. Tetapi ada juga tanaman-tanaman yang lain. Okey, selain daripada tanaman ini, okey, kalau kita lihat tanaman yang ditanam ataupun aktiviti pertanian pada zaman ini, dia bermula sejak sara diri. Okey, sara diri ni bermaksud tanaman yang kamu usahakan, hasil dia untuk kamu dan keluarga kamu sahaja. Okey, hanya cukup untuk kamu dan keluarga kamu sahaja. Itu yang bermaksud, yang dimaksudkan dengan sara diri. Okey. Daripada sara diri, mereka pergi kepada komersial. Apa itu komersial? Okey, komersial ni dia akan jadi macam ni. Hasil pertanian yang kamu tanam tu, kamu jual. Okey, bila ada lebihan pengeluaran, ada lebihan hasil, kamu jual, itu kita panggil sebagai komersial. Okey, komersial. Okey, jadi daripada aktiviti pertanian sara diri pergi ke komersial. Okey, jadi kita lihat pula aktiviti pertanian yang dijalan. Okey, jadi aktiviti pertanian ni kalau kita lihat pada zaman ataupun pada peringkat komersial ni, aktiviti pertanian dijalankan secara besar-besaran. Okey, bermaksud tanah untuk pertanian itu dibesarkan. Jadi boleh tanam banyak-banyak. Okey. Okey, dan membentuk, okey ni ladang mereka juga membentuk ladang dan penggunaan teknologi moden. Okey, mereka membentuk ladang dan juga penggunaan teknologi moden. Ada banyak sangat teknologi yang digunakan dalam pertanian. Okey, kita tengok aktiviti memburu binatang. Aktiviti memburu binatang merupakan aktiviti tertua yang pernah diamalkan oleh manusia. Kalau aktiviti pertanian tadi, dia sejak zaman Neolitik kan. Tetapi aktiviti memburu binatang ni, sejak daripada manusia bermula lagi, sejak pada zaman Paleolitik lagi mereka dah ada. Okey. Kenapa cikgu rasa macam cikgu dah ajar yang ni? Ke kelas lain yang cikgu ajar tu? Macam cikgu pernah ajar yang ni. Okey, jadi daripada zaman prasejarah, mereka menggunakan peralatan batu, tulang, kayu, gangsa, besi. Okey, ada yang guna panah, tombak dan juga sumpit. Sumpit tu kalau dekat Sarawak dengan Sabah sekarang ni ramai yang guna. Okey, zaman dululah mereka guna sumpit. Sumpit tu diperbuat daripada buluh kalau tak silap cikgu lah. Cikgu pun tak ingat. Dia rasa buluh kot ataupun cikgu pun tak tahu dia dibuat daripada apa. Dia panjang. Dia ada pendek punya dan ada panjang punya. Dia akan letak macam benda yang tajam dalam tu dan mereka akan tiup yang dan dia akan kena kat orang. Dia macam pistol lah, tapi pistol version tradisionalnya. Dan okey, cikgu ada satu filem cikgu nak suggest dekat kamu untuk kamu tengok. Nama filem tu tapi tu kat tajuk dia. Nama tajuk cerita tu Apocalypse. Kamu boleh search Apocalypse. Filem tu dia cerita tentang orang asli di Afrika. Okey. Dalam cerita tu bukan dia sambung Apocalypse. Dia sambung Apocalypse. Dalam cerita tu dia menceritakan tentang manusia iaitu dalam kumpulan orang asli di Afrika. Okey, macam mana mereka bersaing untuk merebut kawasan. Dan dalam cerita tu dia hero dia sekejap cikgu cuba type. Cikgu tak ingat ejaan dia macam mana tapi lebih kurang macam ni tu. Cikgu tak sure ejaan dia betul atau tidak. Cikgu tak sure ejaan dia betul tak. Kamu boleh try cari. Dia dalam cerita tu dia ada guna sumpit. Dan sumpit dia tu yang menariknya, dia dalam tu tak perlu salin. Kamu dah ada nota dia kan. Kamu hanya salin apa yang cikgu cakap ni je. Okey, apa yang cikgu cakap ni, apa yang kamu tak faham, kamu boleh salin. Okey.
Jadi dalam cerita tu dia bagi tahu, dia ada tunjuk macam mana orang dekat sana dia guna sumpit. Tapi tahu tak, sumpit dia bukannya buat daripada kayu tau. Tetapi dalam cerita tu sumpit dia diperbuat daripada daun keladi. Dia guna daun keladi je buat. Dia gulung-gulung daun tu supaya bentuk macam sumpit, and then dia letakkan macam duri tau. Dia ambil duri yang panjang tu, dia letak dalam tu. Dan duri tu dia letak dekat dia cocok dekat katak. Katak dia cocok dekat katak. Okey, kenapa dia cocok dekat katak? Sebab katak yang diguna tu, katak tu berbisa, ada bisa. Ada racun dekat katak tu. Jadi bila orang terkena dalam darah manusia, akan menyebabkan kita mati ataupun kita lumpuh ke macam itulah. Okey. Okey, kita tengok menternak binatang. Jadi menternak binatang ini sejak zaman Neolitik. Okey, membolehkan manusia mendapat bekalan makanan berterusan. Okey, zaman moden menternak binatang ni dah jadi macam satu aktiviti komersial. Okey, bagi menampung keperluan daging dan juga tenusu. Tenusu tu susu lah. Okey, antara binatang yang diternak termasuklah kerbau, lembu, ayam, kambing. Okey, itu antara yang diternak lah. Okey, peralatan. Zaman prasejarah dia menggunakan peralatan batu, kayu, tulang haiwan. Okey, jadi apabila manusia itu semakin berkembang, tamadun manusia semakin berkembang, manusia sudah menggunakan logam. Okey. Dan juga beberapa benda yang lain. Jadi logam ni digunakan untuk membuat pedang, parang, tombak, cangkul, keris dan juga kapak. Okey, jadi zaman moden mereka dah menggunakan mesin dan juga jentera. Okey, tembikar. Okey, tembikar ni merupakan bekas makanan ataupun peralatan masakan. Jadi zaman prasejarah dijadikan peralatan dalam upacara ritual. Jadi dalam upacara ritual bagi masyarakat zaman dulu, mereka menggunakan tembikar. Okey. Dan selain daripada tembikar tempatan, ada juga tembikar daripada China. Iaitu tembikar China dinasti Ming. Dan juga tembikar buatan Vietnam. Menjadi komoditi yang penting pada abad ke-14 dan 15. Apa itu komoditi? Komoditi ni bukan biawak komodo. Komoditi ni merupakan barang utama. Okey, barang dagangan yang utama. Okey, jadi tembikar masa tu menjadi barang dagangan yang penting. Okey, pembuatan labu sayung di Kuala Kangsar dan juga di Perak. Okey, kita tengok Ideofak. Ideofak ni dia bukan mencarut Okey, disebutan dia Ideofak. Dia dalam bahasa Inggeris Ideofact kot dasar dia tu. Okey, dia percaya bahawa kematian bukan penamat kepada kehidupan. Jadi mereka percaya bahawa manusia ni ada alam lain selepas kematian. Maksudnya lepas kita mati di dunia ni ada alam lain. Jadi menyebabkan mereka ini menghormati mayat. Jadi mayat-mayat ini akan dikebumikan bersama dengan pelbagai peralatan. Contoh di Gua Cha, Kelantan, kepala mayat diletakkan di atas bantal batu dan dikelilingi bahan makanan. Okey, ini zaman dulu bukan zaman sekarang. Okey, zaman dulu dekat Gua Cha, Kelantan mereka jumpa mayat tu, kepala dia letak atas batu tu. Macam ada bantal lah, bantal batu. Dan sekeliling dia ada makanan. Supaya supaya mayat tersebut nanti bila sebab mereka percaya macam ni, bila kamu mati, roh kamu masih ada. Dia percaya roh kamu akan ada. So roh kamu akan makan makanan tu. Itu yang dia percaya. Okey, contoh di Sabah, mereka memasukkan mayat dalam keranda kayu. Okey, rasanya kalau dalam keranda kayu ni rasanya banyak kan yang masuk dalam keranda kan. Jadi di Sabah pun sama. Dan ada yang disimpan dalam gua batu kapur. Jadi kalau kamu nak masuk ke dalam gua tu, hati-hati. Okey. Kalau kamu suka hiking, suka masuk dalam gua tu, hati-hati. Takut kamu masuk gua, sekali kamu jumpa tengkorak dalam tu. Kalau kita tak tahu, mungkin gua tersebut merupakan gua yang digunakan oleh masyarakat dulu. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kamu jumpa
kamu masuk dalam hutan kan, jadi kamu nampak gua, kamu masuk. Kamu nampak macam cantik je gua ni. Sekali nampak banyak tengkorak dalam. So, hati-hati Okey, monumen dan gua tu kat mana? Gua tu dekat Kelantan. Okey. Tetapi cikgu yakin kes macam tu bukan dekat Kelantan je. Cikgu rasa banyak lagi gua-gua lain pun macam tu. Dekat Selangor kita ada gua tak? Gua Selangor dekat mana? Siapa tahu? Siapa tahu gua dekat Selangor ni dekat mana? Batu Cave. Betul. Dekat Batu Cave lah gua yang kat Selangor ni ada kan. Dalam tu yang kat atas tu. Itu gua lah tu. Okey. Okey. And then kita tengok monumen dan seni bina. Okey, zaman Neolitik, kebolehan dan kepakaran untuk membina monumen. Okey. Manusia pada zaman ni, mereka dah ada kepakaran untuk membina monumen. Okey. Sebab kalau kamu tengok macam cikgu kan, kalau cikgu boleh jumpa bangunan-bangunan yang pelik-pelik ni. Okey, kalau cikgu jumpa bangunan pelik ni, cikgu suka tau nak tengok. Cikgu suka tengok bangunan-bangunan lama. Bangunan-bangunan sejarah ni cikgu suka tengok. Sometimes kita akan jumpa yang pelik-pelik. Mungkin kita jumpa barang-barang yang unik yang kita tak pernah jumpa pun. Kadang-kadang kita akan jumpa hantu juga. Pun ada juga. So kalau masuk dekat bangunan yang pelik-pelik ni seronok. Macam-macam benda kita boleh jumpa. Okey, jadi monumen dan seni bina ini dia ada banyak tujuan dia. Okey, antara tujuan dia ada untuk upacara, ritual. Okey. Ada untuk ada untuk pentadbiran, okey, ada untuk macam dewan, ada tempat untuk berkumpul, okey. Tiba-tiba ada hantu. Kalau ada hantu seram sikitlah. Okey, jadi zaman moden kita banyak membina bangunan yang menarik Contoh dia kalau kat Malaysia kita ada KLCC kan. Menarik KLCC So kalau kita tengok KLCC tu, binaan dia sangat unik. Dia tak macam binaan lain. Dia bentuk dia berbeza daripada bangunan yang lain. Okey, kita tengok 3.5. Okey, kamu tengok dalam gambar ni. Dalam gambar ni kalau dalam buku teks pun ada. Siapa nenek tua ni? Nama dia adalah Madeline Colany nama dia. Okay, nama nenek ni ialah Madeline Colany. Dia merupakan ahli arkeologi Perancis. Okay, dia merupakan ahli arkeologi Perancis. Jadi dia ni lah orang yang bertanggungjawab memberikan nama zaman Hua Bin Hian. Okay, dia yang bagi nama zaman Hua Bin Hian. Itu merupakan zaman Mesolitik Asia Tenggara. Sebab apa? Dekat Asia Tenggara ni tidak ada zaman Mesolitik. Okey, kalau kamu masih ingat, kita dekat Malaysia ni, kita Asia Tenggara ni, kita hanya ada zaman Paleolitik, Neolitik dan juga logam. Kita tidak ada zaman Mesolitik. Tetapi sebenarnya bukan zaman Neolitik, sebenarnya ada satu lagi zaman yang tidak ada berlaku di tempat lain tetapi berlaku di Asia Tenggara. Iaitu yang kita panggil sebagai zaman Hua Bin Hian. Okey, zaman Hua Bin Hian. Dia adalah satu zaman lain. Zaman Hua Bin Hian ni, dia sama macam zaman Mesolitik juga. Tetapi dia bukan Mesolitik lah, dia berbeza sedikit. Okey, unsur zaman Mesolitik di Eropah tidak ditemui di Asia Tenggara. Okey, ini yang cikgu sebutkan tadi. Macam mana nak eja? Okey, kamu boleh tengok dalam nota cikgu ada tulis. Dalam nota cikgu ada kan tu, Hua Bin Hian. Okey, zaman Mesolitik di Eropah tak sama macam mana zaman Mesolitik di Asia Tenggara. Tak sama langsung. Lain, ciri-ciri dia tak sama. Jadi sebab itulah kalau ikut buku teks yang lama, kita tak belajar tau zaman Mesolitik sebab tak berlaku pun dekat tempat kita. Okey, tetapi dalam buku teks yang baru ni dia tukar. Dia letakkan zaman Hua Bin Hian. Okey. Okey, Hua Bin Hian ni dia ambil sempena nama satu tempat di utara Vietnam, di Hoa Binh. Okey, jadi Hua Bin Hian tu diambil sempena nama kampung.
di utara Vietnam yang diberi nama Hoa Binh. Dia ambil Hoa Binh Hian. Hoa Binh tu nama kampung, Hian tu cikgu tak tahulah. Dia ambil Hoa Binh Hian. Okey. Okey, kita tengok lokasi zaman prasejarah. Okey, ini lokasi dia yang kamu boleh tengok. Okey, zaman Paleolitik 40,000 sebelum Masihi ada di Sabah, Tingkayu, ada di Gua Niah, Sarawak, di Kota Tampan, Perak dan juga ada Lembah Mansuri di Sabah. Kalau di zaman Hoa Binh Hian ada Jeneram Hilir, Selangor, Gua Madai, Sabah, Gua Cha, Kelantan, Bukit Tegun Lembu di Perlis. Ada, cikgu dah bagi kan yang ni kan. Bab 3 punya. Kan, ada dapat tak? Sekejap cikgu cek. Cikgu rasa cikgu dah bagi ni. Dah dapat kan? Ada kan? Ada. Nanti cuba kamu cek semula. Ada bab 3. Cikgu dah bagi bab 3 dan bab 4. Bab 4 pun cikgu dah bagi. So, nanti kamu boleh tengok balik lah. Oh, yang form 2 punya cikgu tak hantar lagi. Okey, kemudian kita tengok zaman Neolitik ada di Gua Kecil Pahang, Gua Tembeling. Okey, kamu boleh dengar suara cikgu clear tak? Clear Tadi macam connection tak stabil. Cikgu guna tutup ni sekejap. Okey. Zaman Neolitik tadi di Gua Kecil Pahang, Gua Tembeling Pahang, Lubang Angin Sarawak, Gua Tapadong Sabah, Jeneram Hilir di Selangor. Zaman logam kita ada Sungai Tembeling di Pahang, Lembah Bernam di Selangor. Okey, kita tengok teknologi. Okey, jadi kegunaan teknologi ni untuk memotong. Okey, ini lebih kepada teknologi yang digunakan lah. Okey, dalam aktiviti diorang. Okey, digunakan dia adalah untuk memotong, menetak dan juga untuk memecahkan tulang. Jadi lokasi yang pertama iaitu di Kota Tampan, Perak dan Tingkayu, Sabah. Mereka jumpa bengkel membuat peralatan batu. Okey, mereka menjumpai bengkel membuat peralatan batu di Perak dan juga di Sabah. Okey, di lokasi yang kedua di Batu Hulu Perak. Okey. Di Batu Hulu Perak menunjukkan manusia telah mampu menggilap alatan tersebut. Dia jumpa teknologi batu jugalah. Okey, kat logam dekat Kelang, Selangor. Okey, tadi batu yang tadi tu teknologi batu. Yang ni teknologi logam. Mereka jumpa dekat Kelang, Selangor membuktikan kewujudan zaman logam di negara ini. Okey, kita tengok tembika dan juga manik. Okey, Gua Niah ni terkenal merupakan tempat penemuan pelbagai jenis tembika. Jadi di Gua Niah ni mereka jumpa macam-macam tembika. Lalu banyak tembika mereka jumpa dalam Gua Niah ni. Macam orang zaman dulu jadikan gua ni sebagai tempat untuk simpan tembika. Jadi mereka jumpa tu pelbagai bentuk tembika ada. Saiz, corak dan hiasan. Macam-macam jenis ada. Bukan satu jenis dia ada. Okey. Kita tengok manik pula. Manik ni dijumpai di Kuala Selinsing, Perak dan juga di Lembah Bernam, Selangor. Okey, dijumpai di Kuala Selinsing, Perak dan juga Lembah Bernam. Okey, kita tengok lukisan gua dan ukiran batu. Okey, lukisan gua merupakan cara berkomunikasi. Okey, untuk menyampaikan maklumat tentang kehidupan mereka menggunakan arang dan juga okir merah. Cikgu tak pasti dah okir ni apa. Okey, jadi cara mereka berkomunikasi tu adalah untuk macam ni kan. Mereka lukis pada gua tu untuk memberitahu orang apa yang berlaku pada zaman tersebut. Dia bagi dia lukis. Okey. Itu adalah cara mereka sampaikan pesanan ataupun cerita melalui lukisan gua.
Okey, kita tengok ukiran batu pula. Ukiran batu ni banyak terdapat di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, dan sebenarnya Tanah Melayu pun ada juga. Tanah Melayu kita boleh tengok di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan. Okey, yang berkaitan dengan budaya mengalir. Okey, kita tengok pula ekonomi. Aktiviti memburu dan memungut hasil hutan dijalankan sejak zaman Paleolitik hingga zaman Wabinian. Okey, berbentuk sara dirilah. Okey, Wabinian ni apa tadi? Wabinian adalah Mesolitik. Okey, aktiviti penanaman padi dijalankan oleh manusia zaman Neolitik. Ialah takkan binatang pula yang buat penanaman mestilah manusia kan. Okey, oleh manusia sejak zaman Neolitik lagi. Lokasi dia kita boleh jumpa di Hulu Tembeling, Jeram Hilir, Lembah Negiri. Okey, itu antara kawasan yang kita boleh jumpa. Peralatannya ialah pisau tembeling. Cikgu tak tahu pisau tembeling macam mana. Dan lebihan padi yang ditanam tu, hasil tu akan dijadikan sebagai barang pertukaran. Okay, akan dijadikan sebagai barang pertukaran. Maknanya dia buat sistem barter dengan orang lain. Okey, kita tengok pula aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan kita boleh lihat berlaku sistem pertukaran barang. Okey, dalam aktiviti perdagangan. Cikgu, Ya. sistem barter tu sistem yang penukaran barang kan? Betul. Sistem tukar barang. Nama dia sistem barter. Okey, kalau kita tengok sistem barter ni dia macam ni ya. Kamu ada ayam, kawan kamu ada beras. So, kalau kamu nak makan nasi, kamu ambil ayam kamu, kamu tukar dengan beras dia. So, itu kita panggil sistem barter. Okey, tetapi mestilah dengan nilai lah. Contoh ayam tu dia kena tahu berapa nilai ayam tu. Contoh ayam tu bernilai 2 ataupun 3 tiga apa kita panggil tu? Alah, 3 apa nama tu? 3 bekas lah. Okey, contohlah satu ekor ayam bersamaan dengan 3 bekas atau 2 bekas beras. Jadi, untuk kamu dapat 2 bekas beras tu, kamu kena bagi ayam. Okey, duit agak lambat dicipta. Okey, okey lebih kurang cacawan lah. Okey, Grisha, duit lambat dicipta, sangat lambat. Okey, bukan pada zaman awal ni. Zaman awal ni duit tak ada lagi. Okey, nanti zaman-zaman Melaka nanti baru ada. Zaman awal-awal ni tak ada lagi. Okey, zaman Paleolitik, Mesolitik ni jauh lagi. Mereka tidak ada duit lagi. Okey, contohlah kita bayangkan satu ekor ayam tadi bersamaan dengan 2 cawan beras. Jadi kalau kamu nak ayam, kalau kamu nak beras, kamu kena bagi seekor ayam. Kalau kamu bagi separuh je ayam tu, maka kamu dapat 1 cawan beras dia. Contoh macam tu lah. Okey, kalau nak barang lain pun sama juga. Dia ada dia punya nilai-nilai dia. Okey, aktiviti perdagangan ni yang saya sebutkan tadi, dia menjalankan sistem pertukaran barang ataupun sistem barter. Bila diwujudkan, okey, bila duit diwujudkan, lambat lagi. Itu zaman-zaman Melaka nanti baru ada duit. Okey, zaman-zaman tu nanti baru ada duit. Dan tak cikgu sebelum tu dah ada duit dah. Tempat lain dah ada duit dah. Okey, tapi duit ni bukannya duit kertas duit yang zaman dulu bukan duit kertas. Mana ada duit dia buat pada duit kertas. Zaman dulu duit semuanya shilling. Okey, duit semuanya diperbuat daripada shilling. Tidak ada duit daripada kertas. Ya betul, ada shilling saja. Okey, jadi Cikgu, ya. so duit kertas tu dia orang cipta lambat sikit lah. Lambat. Itu dah zaman British nanti baru ada. Okay. Zaman-zaman British tengah menjajah tu nanti baru ada. Awal-awal dulu tak ada lagi. Tak ada lagi aktiviti tak ada lagi duit kertas. Okey, jadi manusia zaman dulu mereka menjalankan sistem pertukaran barang. Okey. Dan antara laluan dia ialah daratan dan juga laut, daratan dan juga maritim. Okey, itu laluan yang digunakan oleh orang zaman dululah. Tapi kalau kita nak compare antara daratan dan juga maritim, orang lebih banyak menggunakan maritim berbanding dengan daratan. Daratan ni memang digunakan tetapi tak digunakan sangat. Dia macam kurang sebab susah.
susah kita nak bawa barang kalau dekat darat. Kalau dekat laut kita ada kapal, lebih senang. Kalau nak pergi dekat-dekat, mereka akan menggunakan jalan darat. Tetapi untuk jauh, mereka gunakan jalan laut. Dia macam $1 lah, dia macam $1. Okay. Zaman dulu, duitnya ada dua jenis. Satu duit emas, satu duit perak. Ada dua sahaja jenis yang ada. Okey, kita tengok pula aktiviti perdagangan. Okey, loceng dan juga gendang gangsa. Okey, aktiviti perdagangan daripada loceng dan juga gendang gangsa. Okey, kepercayaan. Okey, Ideopark ni merupakan dia merupakan tapak perkuburan lah, dekat area tapak perkuburan lah. Mereka lihat bahawa orang zaman dahulu mereka ni percaya kepada kehidupan selepas mati. Okey, kenapa mereka percaya kepada kehidupan selepas mati? Sebab macam mana mereka tahu bahawa orang zaman dulu ni percaya kepada kehidupan selepas mati? Mereka menjumpai banyak Ideopark dan juga benda-benda lain juga mereka jumpa, nampak seperti mereka ini zaman dulu mereka percaya kepada kehidupan selepas mati. Okey, jadi merupakan penghormatan kepada orang mati. Okey, jadi kita boleh tengok antaranya okey, ni contoh-contoh dia. Contoh-contoh macam mana cara mereka tanam ataupun kebumikan. Okey, kalau di Kelantan mereka buat pengebumian memanjang. Maksudnya dia akan letak orang tu secara memanjang, baring lah, macam baring. Macam biasa lah, macam sama sekarang jugalah. Okey, memanjang. Okey, kalau di Perak pengebumian melentur. Melentur maksudnya badan manusia tu akan dilenturkan. Dilentur tahu tak macam mana dilentur ni? Dilentur ni dia macam macam mana ni? Sekejap, bodoh tak ada pula. Okey, kamu bayangkan ni manusia. Okey, bayangkan pembaris cikgu ni adalah manusia. Melentur tu maksudnya dia akan buat badan manusia tu macam ni. Dia akan tanam manusia tu dalam keadaan yang macam ni. Okey, ini Bengkok. dia macam bengkok lah. Okey. Dia akan ni. Okey, Girisha, cuba Girisha minta dekat akak Aisyah yang Kerani tu. Sebab dia kan yang bagi notan semua kan, yang cikgu bagi ni kan. Cuba kamu minta dengan dia. Kamu ada grup tak? Ada? Cuba tengok dalam grup tu. Okey. Sebab biasanya cikgu rasa mesti dia akan hantar semua dalam tu. So kamu tengoklah dalam tu. Saya rasa dia akan hantar semua dalam tu. So kamu cek yang minggu lepas tu ni. Cikgu tak pasti ni yang ni minggu lepas cikgu hantar tak cikgu. Okey. Okey, di Kelantan juga ada pengebumian keranda kayu. Dia menggunakan keranda kayu. Okey, kubur kepingan batu. Okey, kubur kepingan batu ni dia letakkan beberapa kepingan batu di atas mayat tersebut. Dia sama juga macam orang Eropah zaman dulu juga. Orang Eropah macam itulah. Okey, mereka tak tanam tau, mereka letak atas tanah. Lepas tu mayat tersebut akan ditutup dengan kepingan batu sampai tak nampak dia lah. Okey. Lepas minggu lepas hari tu sampai 3.3 sahaja. Okey, Zutan, kenapa Zutan Chana baru jawab ni? Cikgu rasa cikgu tanya dah lama dah tadi. Maybe lambat masuk kot. Okey. Mana tadi? Okey, kalau di Perak ada pengebumian perahu Kuala Seringsing di Perak. Okey, maksudnya apa? Mayat diletakkan di dalam perahu. Mayat letak dalam perahu. Okey. Okey, yang ni unik sikit dan menarik sikit. Pengebumian tempayan di Sabah dan Sarawak dan juga di Kampung Limbungan di Terengganu. Okey. Pengebumian tempayan ni macam ni. Kamu tahu tempayan tak? Tempayan ni besar tu. Mayat dimasukkan di dalam tempayan. Macam mana nak masukkan mayat dalam tempayan tu? Mayat tersebut akan dipatahkan tulang dia. Okey. Patahkan tulang mayat tersebut sehingga nampak macam kecil. Dia akan macam tangan kan macam bawah kan. Okey, dia akan patahkan tangan orang tu sampai tangan orang tu boleh buat macam ni. Dan kaki pun dia akan lipat.
Okay, sebab kita kena tahu bahawa orang yang nak mati ni, kalau kita nak patahkan ataupun nak gerakkan dia punya tangan, kaki ni bukan senang. Okay. Dia biasa dah keras kan. Mayat ni kalau dah lama dia keras. Okay, dia tak boleh bergerak dah sebab darah-darah dia dah tak bergerak. Jadi keras lah. Okay. Jadi orang zaman dulu, kat Sabah Sarawak dan juga di Terengganu, mereka tanam mayat dalam tempayan. Dia tanam dalam tempayan. Bayang tempayan tu kecil macam mana. Dia tanam dalam tu. Dia masukkan mayat tersebut dalam tempayan. Lepas tu dia tanam. Tempayan tu kecil je. Tempayan tu kecil je, tak besar pun. Okay, tapi mereka akan muatkan juga. So mereka akan patah-patah tulang masuk dalam. Okay, itu dalam di Sabah dan Sarawak. Okay. Okay, kita tengok budaya mengalir. Apa itu budaya mengalir? Okay, budaya mengalir ni merupakan dia merupakan kewujudan batu besar yang tersusun rapi. Okay, kewujudan batu besar yang tersusun rapi. Kaitan dia dengan amalan kepercayaan ataupun ritual. Maksudnya dia akan susun batu. Okay, dia susun batu dekat mana-mana tempat, batu-batu besar. Okay, dia susun-susun. Lepas tu dia akan buat macam sembahyang dekat situ. Okay, sebab dia dikaitkan dengan amalan kepercayaan dan juga ritual masyarakat. Okay, itu bab 3. Okay, kita pergi pula kepada bab 4. Okay, kita tengok makna tamadun. Okay, dalam bab 4 ni kita kena tengok makna tamadun. Okay, dari bahasa Yunani, tamadun itu berasal daripada perkataan civilization. Okay, civilization. Dia berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Yunani. Okay, dia berasal daripada perkataan civitas. Okay, civitas ini bermaksud bandar ataupun kota. Okay, dan tahap kemajuan dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan juga sistem kerajaan. Itulah tahap kemajuan yang kita boleh jumpa. Okey, dalam bahasa Inggeris berasal daripada perkataan civilization. Okey. Dalam arti kata civilization ini bermaksud tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Okey. Tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan juga kebolehan manusia atau organisasi. Okey, kita tengok pula bahasa Arab. Bahasa Arab berasal daripada perkataan mudun, madain, madanah. Okey, daripada perkataan-perkataan ini yang bermaksud tinggi budi bahasa dan juga pembukaan bandar. Okey, hadarah. Hadarah ini bermaksud kawasan, daerah, bandar, kota, kampung dan kawasan. Itu yang dimaksudkan dengan hadarah. Okey, hadari pula bermaksud tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat. Okey, tahap kemajuan dan juga memperoleh kekayaan. Itu yang dalam bahasa Arab punya maksud. Okey, dalam bahasa Melayu, tamadun bermaksud peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta perkembangan pemikiran meliputi bidang sosial, budaya, politik yang tinggi. Okey. Dan dalam bahasa Melayu ni, tamadun ni merupakan perkara yang penting bagi membina kemajuan dan kemodenan kehidupan manusia yang teratur. Itu kita dapat lihat 4 maksud tamadun. Okey, ada 4 maksud tamadun dalam ni. Okey, kita lihat pula itu maksud secara umum. Okey. Kita tengok maksud tamadun dari sudut yang lebih detail lagi, yang lebih tepat lagi. Okey. Dalam kita tengok kerangka Islam, dalam kerangka Islam disebut sebagai al-din. Okey. Berdasarkan kerangka Islam ataupun konsep Islam, tamadun itu juga disebut sebagai al-din. Al-din itu bermaksud cara hidup.
Okey, bermaksud cara hidup. Jadi berlaku pembangunan lahiriah dan juga rohaniah. Okey, cikgu nak tanya kamu, apa maksud lahiriah? Apa maksud lahiriah? Nah, apa maksud lahiriah? Okey, lahiriah tu, kamu tulis dekat nota kamu. Lahiriah itu bermaksud luaran. Okey, lahiriah itu bermaksud luaran. Memang daripada bahasa Arab lah. Okey, lahiriah itu bermaksud luaran. Rohaniah pula bermaksud dalaman. Tulis dekat kamu nota. Lahiriah merupakan luaran, rohaniah merupakan dalaman. Dan berasaskan nilai dalam pendidikan, okey, daripada Al-Quran, hadis, ajaran Nabi Muhammad SAW. Okey, bagi kamu yang tak faham apa itu hadis. Okey, Al-Quran cikgu rasa semua tahu kan? Merupakan kitab suci bagi orang Islam kan? Okey. Hadis ni apa? Bagi yang tak tahu, hadis ni merupakan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Okey, apa yang dicakap. Sebab dalam Islam, apa yang Nabi cakap tu, orang dengar dan orang salin apa yang Nabi cakap. Dan hadis tu sampai sekarang masih lagi ada. Okey, masih banyak lagi. Dan orang Islam hanya berpegang kepada dua sahaja, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Okey, kita tengok antara tokoh yang penting dalam pengertian tamadun dari sudut pandang Islam, iaitu Ibn Khaldun. Okey. Ibn Khaldun ni merupakan tokoh falsafah. Okey, merupakan tokoh falsafah. Okey. Okey, Ibn Khaldun dia memperkenalkan konsep tamadun Islam. Okey, dan Ibn Khaldun ni dia ada karya dia yang terkenal, iaitu Mukadimah. Okey. Mukadimah ni, maksud Mukadimah tu, kalau kita nak ikutkan, Mukadimah tu bermaksud permulaan. Okey. Mukadimah itu bermaksud permulaan. Okey. Dan dalam karya Mukadimah itu ada diceritakan tentang konsep tamadun. Okey. Ada diceritakan tentang konsep tamadun. Okey, umran dan hadarah. Okey, kita tengok pula hadarah ni. Hadarah ini dia merujuk kepada akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan dan juga peradaban. Itu yang dimaksudkan dengan hadarah. Arminda, to mic. Dia lupa nak tutup mic. Sekejap Okey. Okey, madaniyah bermaksud kebendaan. Okey, jadi kedua-dua ini bermaksud perbandaran dan juga tamadun. Madaniyah dan juga hadarah bermaksud tamadun. Okey. Jadi konsep tamadun Islam telah berpusat kepada wahyu. Sorry bunyi motor buat sikit. Okey, dah diam. Okey, apa itu wahyu? Wahyu itu bermaksud Al-Quran. Okey, wahyu itu bermaksud Al-Quran. Jadi konsep tamadun Islam itu dikaitkan dengan Al-Quran. Okey, dikaji berdasarkan Al-Quran. Okey, kita tengok ada seorang lagi tokoh. Okey, ada seorang lagi tokoh yang memberi pandangan dari sudut pandangan Islam, iaitu yang bernama Said Muhammad Naqib Al-Atas. Okey, nama dia pelik sikit. Said Muhammad Naqib Al-Atas. Okey, dia bagi tahu bahawa tamadun ni merupakan keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat.
Okey, jadi tamadun ni merupakan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila. Maksud taraf kehalusan tata susila tu maksudnya manusia yang mempunyai manusia yang mempunyai adab, manusia yang mempunyai nilai-nilai yang baik. Okey. Kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Okey, dalam buku Syed Muhammad Nakir Al-Atas ni ada tulis buku iaitu buku Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu dan Historical Fact and Fiction. Buku ni cikgu ada buku Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu ni cikgu ada. Cikgu ada dia punya apa tu? Buku ni. Cikgu ada buku dia. Buku dia kalau kamu tengok dalam buku teks tu ada gambar buku dia. Dia warna merah. Buku dia kecil je. Dia gambar macam ayam. Dia sebenarnya tulisan Jawi tapi dia buat dalam bentuk ayam. Ada buku dia. Okey, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Okey, kita tengok berdasar tadi kita tengok sudut pandang Islam. Okey, setakat ni kamu boleh faham tak? Setakat ni boleh faham tak? Ada soalan tak nak tanya yang tak faham? Cikgu. Semua faham Faham. Cikgu, Apa? yang hadarah apa tu? Kejap Cikgu boleh scroll yang falsafah tu apa cikgu? Falsafah. Mana falsafah? Mana falsafah tadi? Yang dekat hadara, akidah, Hadara. syarat, akhlak, falsafah, kebudayaan dan peradaban. Okey. Tadi connection saya down. Okey, tak apa. Okey, akidah tu. Akidah Kan cikgu dia tanya falsafah. tahu. Tak. Hadara semua cikgu boleh cakap tak? Tak apa, cikgu faham. Explain. Okey, cikgu tahu kamu cikgu tahu kamu tak faham semua dalam tu kan, yang akidah semua tu kan. Okey. Akidah Sebab tu, saya connection down. tak apa. Akidah bermaksud kepercayaan. Okey, kepercayaan dan keimanan. Itu akidah. Okey? Kepercayaan dan Keimanan. Okey, akidah tu kepercayaan dan keimanan. hadarah tu? Darah termasuk semua tu lah. Yang semua tu. Oh, okay. Syarak bermaksud undang-undang, peraturan. Okey? Akhlak bermaksud adab. Akhlak itu bermaksud adab. Falsafah. Okey, falsafah ni ada beberapa maksud. Antara maksud falsafah ni ialah fahaman yang dipegang. Fahaman atau ideologi yang dipegang. Okey, fahaman dan ideologi yang dipegang dan diamalkan. Dipegang dan diamalkan. Itu maksud falsafah. Okey. Betul, kebudayaan tu kamu faham lah kan? And then, okey, yang ni typo bukan peradaban tau. Peradaban. Kita typo. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Falsafah tu fahaman dan ideologi yang dipegang dan diamalkan. Okey. Alright? Mesti. Okey, sama. Okey, so kita pergi dekat sudut pandangan barat pula. Okey, kita tengok dari barat pula. Jadi dari sudut barat, dia menggambarkan tahap sesuatu masyarakat. Okey. Bagi barat, tamadun ni bermaksud dia menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Okey, menggambarkan tahap sesuatu masyarakat atau budaya yang kompleks. Jadi diukur melalui pencapaian ilmu dan teknologi, ekonomi,
struktur politik, kemasyarakatan dan pertempatan. Okey, jadi apa beza sudut pandangan barat dan juga sudut pandangan Islam ni? Apa beza dia? Okey, beza dia ialah dia macam ni. Sudut pandangan barat dan juga sudut pandangan Islam ni, perbezaan dia, barat ni dia lebih pentingkan lahiriah. Lahiriah ni bermaksud luaran, maksudnya teknologi ataupun bangunan. Okey. Jadi barat ni lebih mementingkan kepada luaran. Tetapi Islam pula, sudut pandangan Islam lebih mementingkan lahiriah dan juga rohaniah. Dua-dua. Sebaliknya, barat hanya fokus kepada lahiriah sahaja. Dia tak fokus rohaniah. Jadi dia kata tak kisahlah masyarakat tu jahat macam mana pun, tapi kalau diorang boleh memilih sesuatu yang hebat, maka mereka itu dianggap sebagai tamadun. Tapi kalau bagi Islam, sarjana-sarjana Islam dan juga ada juga sarjana barat yang menyokong, dia kata tidak semestinya. Sebab apa? Macam mana mereka nak memilih sebuah kerajaan yang hebat, bangunan yang hebat, kalau rakyat dia teruk. Kalau rakyat dia tidak ada adab, okey, rakyat dia tak ada adab, macam mana dia nak buat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi? Macam mana dia nak buat itu, nak buat ini? Tak akan boleh buat. Okey, sama juga macam dekat Malaysia. Contoh kita nak buat KLCC kan, okey, kita dah buat KLCC dah. Tapi kalau rakyat kita masih lagi tak nak jaga betul-betul, apa yang diorang buat? Diorang pun conteng KLCC. Kan? Dia conteng KLCC, macam-macam benda diorang buat. Jadi itu yang kita panggil, maknanya itu pentingnya rohaniah dan juga lahiriah. Okey. Jadi dalam masyarakat barat, mereka menganggap mereka lebih fokus kepada pembangunan lahiriah, iaitu merujuk kepada bidang kebudayaan. Okey. Jadi dalam kebudayaan itu ada kesenian, penulisan, undang-undang dan juga perbandaran. Itu yang termasuk dalam bidang kebudayaan. Okey, kita tengok contoh nama dia Arnold J. Toynbee. Toynbee je bahasa nama dia. Arnold J. Toynbee, dia kata, tamadun ni merupakan suatu sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan. Okey. Alright, dia memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial serta kesenian dan kebudayaan. Itulah yang dimaksudkan dengan tamadun dari sudut pandangan barat. Okey, itu yang barat punya dia faham. So tadi cikgu dah terangkan, cikgu dah bagi mudah faham bahawa Islam lahiriah rohaniah. Barat lahiriah sahaja, tidak ada rohaniah. Okey, cikgu nak kamu clear benda tu. Okey, itulah perkara asas yang kamu kena faham. Bahawa barat ni lebih mementingkan lahiriah. Sebab itu, kalau kamu tengok sekarang ni, negara maju biasanya negara-negara barat, betul tak? Ya, sebab mereka sangat mengejar kepada kebendaan. Mereka sangat mengejar kepada apa yang mereka boleh lihat, apa yang mereka boleh capai. Okey. Sedangkan yang lebih penting ialah lahiriah. Okey, contohlah kita tengok dekat barat Barat ni banyak tau, mereka ni banyak budaya-budaya yang tak elok dekat barat. Sebab apa? Mereka tak pentingkan pun yang pasal budaya-budaya ni. Yang lebih penting bagi mereka ialah apabila seseorang itu boleh membawa kemajuan. Itu lebih penting berbanding dengan orang yang mempunyai akhlak yang teruk, mempunyai perangai yang teruk. Okey? Boleh tanya Grisha, tanya, tak ada masalah. Nak tanya apa? Siapa ada soalan boleh tanya, tak ada masalah ya. Yang apa tu pandangan barat kan? Barat tu macam negara yang mana cikgu? Pandangan barat tu macam negara ke? Okey. Apabila kita sebutkan barat, dia merujuk kepada negara-negara Eropah. Amerika?
Termasuk sekali lah, Amerika, Eropah juga termasuk. Oh. Okey, dia termasuk negara-negara sana. Jadi mereka ni kita anggap sebagai negara barat. Okey, masyarakat barat ataupun sudut pandang barat. Mereka ni kita anggap sebagai orang barat. Kita ni orang timur. Okey, kita ni orang timur. Jadi kalau ikutkan ada dua jenis. Orang barat dan juga orang timur. Kita ni orang timur. Okey, kita bukan orang barat. Orang barat ni bermaksud Amerika. Okey, lepas tu gambar bawah tu. Sekejap azan. Cikgu, untuk buku nota sejarah boleh menggunakan buku nota yang kecil kan? Boleh, boleh. Okay. Okey, kita sambung balik ya. Okey. Alright, kita sambung ada 5 minit lagi. Okey, cikgu sebenarnya malas nak masuk lagi 4.3 ni. Okey, sebab panjang lagi ni. Okey, kamu ada soalan yang kamu tak faham tak setakat ini? Ada, okay. cikgu. Yang gambar ni cikgu lupa nama tempat ni kat mana. Cikgu lupa dah. Cikgu ambil Ini gambar dekat ni. Egypt kan? Atau Istanbul? Cikgu rasa ni macam dekat Çatalhöyük, Turki tak salah cikgu. Oh. Çatalhöyük. Kalau cikgu tak silap, dia macam dekat Çatalhöyük. Cikgu rasa lah dia macam dekat Çatalhöyük, Turki. Cikgu, tempat tu tempat bersejarah ke? Betul. Tempat bersejarah. Macam untuk apa tu? Apa yang mereka panggil lah? Army dalam bahasa Melayu. Apa? Tentera. Tentera punya hideout kan? Tentera punya hideout? Bukan. Dia macam untuk mereka. Dia bandar. Oh. Cikgu. Dia apa tu? Dia macam banyak apa tu tidak?
dia macam bandar tau. Dia bukan tempat tentera hideout. Dia macam, okey, cikgu rasa cikgu faham maksud Dashan daripada kubu maksud Dashan. Kubu pertahanan kan? Okey. Ya, ya. Dia bukan kubu, dia adalah dia macam bandar. Macam city lah. Dia macam city, dia ada macam-macam benda dekat situ. Macam-macam tempat. Oh. Dia ada tempat mandi tau, tempat mandi awam. Wow. Macam kolam. Dia ada tempat orang mandi. Itu yang best tau kalau zaman dulu. Zaman dulu tak ada tau bilik air ataupun tandas dalam rumah. Semua dekat luar. Mereka berkongsi. Berkongsi tandas dan juga berkongsi tempat mandi. Jadi kalau nak mandi kena mandi dekat luar. Dan tempat mandi awam tu dia open. Kamu mandi open tau, bukannya dalam bilik tak ada dalam bilik, dia open je. Mana cikgu? Apa dia? Susah ke? Susah lah, tapi itu dah kira macam okey lah kalau nak compare dengan mandi dekat sungai. Ataupun mandi kat laut, better mandi macam tu. Tapi itulah, segan lah, malu lah kalau orang nampak kan. Malu lah kalau orang nampak kita mandi. Kalau lebih-lebih kalau orang yang suka mandi. Kan, lebih-lebih orang yang suka mandi. Cikgu, Ya? yang bawah tu ada muka Dima ke? Bawah. Scroll. Bawah ni? Bawah tu. Bawah. Bukan dekat atas. Bawah sikit. Muka Dima. Kat bawah. Tu. Okay. Kat ni. Kat ni. Okey, kenapa muka Dimah? Tak, maksud dia? Okey, muka Dimah ni merupakan buku. Buku yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Dia nama buku. Okey. Muka Dimah ni dia bahasa Arab. Bahasa Melayu bermaksud dalam bahasa Melayu bermaksud pengenalan ataupun pendahuluan. Dia lebih macam pengenalan atau pendahuluan. Okey, itu maksud mukadimah. Okey, kalau dalam bahasa Arab kita panggil sebagai mukadimah. Mukadimah. Bukan ka. Q. Mukadimah. Bukan mukadimah, mukadimah dalam bahasa Arab. Cikgu, tanya lagi satu yang Madaniyah. Yang tu apa tu cikgu? Madaniyah. Madaniyah. Madaniyah ni bermaksud kebendaan. Kebendaan bermaksud benda. Macamnya contohlah orang yang suka kebendaan ni maksudnya dia suka kereta, dia suka rumah, dia suka duit. Itu maksudnya kebendaan. Macam rumah ke, harta ke, itu kita panggil kebendaan. Okey, boleh? Boleh faham? Faham cikgu? Boleh cikgu. Okay. Boleh faham. So kita jumpa next week, okay? Terima kasih cikgu. Okay, Terima sama-sama. kasih cikgu. Bye-bye cikgu. Bye-bye. Bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye. Baik cikgu, terima kasih. Bye-bye, sama.